So diberi y berubah dengan, tapi sebelum tu nampak tak saya punya screen sharing So you all ni pakai apa ni? Pakai PC ke pakai handphone? So kalau kamu pakai tab atau PC, should be, sebab dia landscape kan, dia sepatutnya besar lah. So diberi y berubah secara langsung dengan x kuasa n dan y bersamaan dengan 12 Ada buat grup, okey saya dah jawab Siapa ada pertanyaan lagi, boleh tulis kat situ. Y bersama 12 dan apabila x bersama 16, tentukan hubungan di antara x dan y. Baik, so dalam hubungan ni ataupun kadaran lah actually So untuk kes ni dia kata y berubah secara langsung dengan x kuasa n So simbol ni bermaksud dia berkadaran dia berubah Dan ini kita boleh kata dia dalam bentuk perkataan Kalau macam ni maksud dia apa? Maksud dia y berubah secara langsung dengan x kuasa n. Jadi kalau dia berkadaran begini, kita boleh tulis dia dalam bentuk rumus. Wujud, dia mesti wujud y sama dengan k x kuasa n. Okay, macam tu saja So kalau kamu tengok ni, sebenarnya ini pun sebenarnya adalah satu persamaan linear which is kamu dah belajar dengan dalam Kalau siapa form 5 tu kita dah belajar berkaitan dengan hukum linear. Ini sebenarnya adalah satu hubungan linear. So hubungan linear ni sebenarnya memang kita jumpa sehari-hari. Macam contoh kalau kamu beli gula-gula kalau kamu beli 10 sen kamu dapat 2 Kalau 20 sen kamu dapat 4. Kalau dan seterusnya. So macam tu Maksud dia lagi banyak kamu spend, lagi banyak kamu dapat. So itu adalah ubahan langsung. Dan satu lagi kita ada juga ubahan songsang So ubahan songsang ni dia contoh kalau kita buat rumah let's say kalau 5 orang pekerja, dia boleh siapkan satu rumah dalam masa 1 tahun ataupun dalam masa 6 bulan setahun lah 5 orang pekerja boleh siapkan rumah dalam masa 1 bulan. Tapi kalau saya tambahkan dengan 10 orang pekerja, of course dia boleh siapkan dalam masa 6 bulan dia dah reduce by half. So itu maksud dia, itu adalah ubahan songsang So dalam bab ni kita cerita berkaitan dua ubah langsung dengan ubahan songsang. Dan soalan dia, of course dia akan combine dua-dua which is ubahan bergabung So untuk yang ni, kes yang pertama ni, kita tengok ini sebenarnya adalah satu ubahan ubahan apa ni? Ini adalah satu ubahan, ini bukan bergabung ini ubahan biasa ubahan langsung okay, kita tengok dulu macam mana. So dia kata kat sini, okay, y berubah secara langsung dengan x kuasa n. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk y bersamaan dengan kx kuasa n. Dan seterusnya dekat sini kamu kena cari yang ini di mana k ini adalah pemalah ubahan. So pemalah ubahan Jadi kalau pemalah ubahan, kalau kamu nak cari k, of course mestilah kamu kena tahu apakah nilai y dan apakah nilai x. Barulah kamu cari nilai k. Jadi mana kamu nak dapat benda tu? Mesti diberi dalam soalan So dalam kes ni, so dia kata nilai y ni bersamaan dengan 12 apabila x ni bersamaan dengan 16. Jadi saya boleh tulis 12 bersamaan dengan k darab dengan 16 kuasa sekejap. Sekejap. Sorry. Silap soalan. Bukan, saya salah baca So ya okey, dia case ni kat sini dia kata kalau n bersama dengan 1 jadi saya buat n bersama dengan 1 So ini untuk n bersama, kalau n bersama dengan 1 maksud dia y bersamaan dengan kx kuasa 1 kuasa 1 kita tulis. Dan nilai y ni bersamaan dengan 12 apabila x ni bersamaan dengan 16. Jadi saya boleh tulis 12 bersamaan dengan k darab dengan 16. So pemalah ubahan saya boleh dapat k bersamaan dengan 12 per 16 ataupun ini bersamaan dengan 3 per 4. 12 bagi 4, 3, 4 bersamaan dengan 3 per 4. Jadi pemalah ubahan ni kamu boleh masukkan balik ke dalam persamaan ni. Jadi kamu akan dapat y bersamaan dengan 3 per 4 x kuasa 1 lah, x yang tadi tu. Okay, sekarang yang kedua, let's say kalau kita nak cari yang ini tadi n sama dengan 1 saya nak buat sekarang kalau n bersamaan dengan 1 per 2. Jadi serupa je daripada y bersamaan dengan kx kuasa n. Sekarang bila n bersamaan dengan 1 per 2,
tulis je lah. So, Y bersamaan dengan KX kuasa 1/2. So, X kuasa 1/2 ni pun sebenarnya simbol je. So, ni adalah benda yang sama. So, nilai Y, okay, so nilai Y ni bersamaan dengan 12 dan nilai X ni bersamaan dengan 16. Jadi, of course kita boleh cari okay, itu hari siapa join kelas saya dah letak dia punya link untuk add fungsi ada dalam saya punya link YouTube. So selepas daripada ni dekat kelas-kelas YouTube, dekat kelas TikTok saya akan letak dekat macam kelas ni pun saya akan letak dekat sana. Boleh check balik. Always check dekat saya punya TikTok dekat Linktree tu. So ni bersamaan dengan 12 bersamaan dengan K darab dengan punca kuasa 16. So ini bersamaan dengan darab dengan 4. So, K bersamaan dengan 12/4. K bersamaan dengan 3. Okey, jadi hubungan ni sebenarnya adalah Y bersamaan dengan 3X kuasa setengah. Ataupun Y bersamaan dengan 3 punca kuasa 2X. Ataupun sec X. Okey, macam tu saja. Boleh guys? Okey, ni adalah contoh contoh nombor 4. Contoh 4 So dekat sini pun saya letak untuk link dekat sini kamu boleh tengok dia punya video-video saya ada dekat sini. Okey, sekarang tolong share lagi dekat rakan-rakan kamu. So yang ini tak payahlah saya tengok-tengok yang okey, kita tengok contoh 7 Nampak tak skrin? Okey, macam mana saya punya skrin? Tolong share, share lagi. So siapa ada? Kita ada okey, contoh 7. So, diberi V berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Dan V bersamaan dengan 81 apabila T bersamaan dengan 3. So, hitung nilai V apabila T bersamaan dengan 5. Okey. Okey, saya cuba conteng dekat sini. Boleh. Okey. So, dia kata dekat sini, V berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Besarnya. So, V berubah secara langsung dengan kuasa 2T. So, maksud dia apa? Kalau dalam bentuk, simbol, kita boleh tulis, V berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Apa maksud kuasa 2T? T kuasa 2. So, macam tu saja, T kuasa 2. Dalam bentuk rumus, kita boleh tulis V bersamaan dengan wujudnya satu pemalaubahan K darab dengan T kuasa 2. So, sekarang saya nak cari ni, apakah dia punya pemalaubahan. So, kita boleh cari pemalaubahan ni daripada di mana V ni bersamaan dengan 81 apabila T bersamaan dengan 3. Maksudnya, V bersamaan dengan 81 dan T ni bersamaan dengan 3. Jadi, saya boleh tulis 81 bersamaan dengan K darab dengan 3 kuasa 2. So, K bersamaan dengan 81 bagi dengan 9. Jadi, K bersamaan dengan 9. So, macam tu saja. Jadi, bila kamu dah dapat ni, K bersamaan dengan 9, kamu boleh gunakan balik rumus ni. Kamu kena masukkan dalam rumus ni. So, sekarang sebenarnya V bersamaan dengan 9 T kuasa 2. So, 9 tu adalah dia punya pemalaubahan. Okay guys. Dan untuk yang A, dia kata cari nilai V ni apabila T bersamaan dengan 5. Apabila T bersamaan dengan 5. Jadi kamu ganti saja 9 darab dengan 5 kuasa 2. 9 darab dengan 25. So 25 darab 9 kamu akan dapat 225. Okey, so macam tu saja. So ini adalah contoh ubahan langsung. Ada persoalan tak guys? Siapa dekat sini yang form 5? Ada tak form 5? Okey, sekarang kita tengok yang kedua. Hitung nilai positif apabila V bersamaan dengan 49. Jadi kalau saya padam ni. So kita masih lagi guna persamaan yang sama. Kalau V bersamaan dengan 49, maksudnya ini bersamaan dengan 49 bersamaan dengan 9 darab dengan T kuasa 2.
So, T kuasa 2 bersamaan dengan 49 per 9, T kuasa 2. Jadi, T mestilah punca kuasa 49 per 9. Okay. So, T bersamaan dengan plus minus 7 per 3. Betul Plus minus 7 per 3. So, tapi soalan ni dia kata, hitung nilai positif T. Kita nak yang positif saja. So, maksud dia, T bersamaan dengan 7 per 3. 7 per 3 ataupun bersamaan dengan 2, 1 per 3. So, itu kaedahnya. Okey tak guys? Boleh tak setakat ni ubah langsung. Okay, share lagi. Tolong share lagi Okey, kita pergi kepada contoh 7 ni. Okey, sekarang saya nak pergi kepada ubahan songsang dia punya konsep. So, dia sama je sebenarnya Okey, cuba tengok kepada contoh 14 ni. Boleh nampak tak guys? Nombor contoh 14 ni. Tolong komen sikit. Okey, jawapan dia pun dah ada dah sebenarnya Contoh 14. Thank you Anis So, diberi Y berubah secara songsang dengan X kuasa N Tadi tu berlangsung Ni dia kata Y berubah secara songsang Y berubah secara songsang dengan X kuasa N. Okey. Dan Y bersamaan dengan 8 apabila X bersamaan dengan 9. So, tentukan hubungan antara pom boleh ubah X dan Y. Ini yang tadi ke? Oh, lain sikit Okey. Dia punya nilai tu sama. Cuma sekarang kat sini dia adalah ubahan songsang. Jadi, kalau dia ubahan songsang, so saya boleh tulis Y berubah. Ini masih lagi berubah tapi kalau sebab dia kata songsang mesti 1 per. Songsang dengan X kuasa N Kalau dia kata berubah secara langsung, maksud dia X kuasa N. Macam ni, kalau berubah secara langsung. Kalau songsang 1 per. So ini kalau songsang ni kes dia macam saya bagi contoh tadi, kalau kita buat rumah kalau 5 orang boleh siapkan rumah dalam masa 1 tahun. Kalau saya tambah 10 orang, of course dia boleh siap dalam masa 6 bulan. So macam tu ubahan songsang. Jadi serupa juga, kalau ini dalam bentuk simbol, kalau dalam bentuk rumus, kita boleh tulis Y sama dengan wujudnya 1 pemalar K bagi dengan X kuasa N. Okey. Jadi, dalam kes ni, untuk soalan ni, dia kata cari hubungan tu apabila N bersamaan dengan 2. So, bila N bersamaan dengan 2, hubungan ni adalah Y bersamaan dengan K bahagi dengan X kuasa 2. Sekarang saya nak cari apakah K ni 1 per kuasa N. Yes, 1 per X kuasa N 1 per X kuasa N. Yes, betul Anis 1 per X kuasa N, betul. Tapi bila kamu dah buat 1 per X kuasa N ni, ini actually dalam bentuk simbol maksud dia actually ni representasi dalam bentuk perkataan Jadi kalau saya baca ni, saya boleh baca dia apa ni Y berkadar, ini berkadar sebenarnya ataupun berubah berubah atau berkadar Y berubah. Maksud dia ini kamu boleh baca sebagai berubah Ini berkaitan dengan ubahan Y berubah secara, sebab dia kata songsang 1 per lah. Y berubah secara songsang dengan X kuasa N. So kalau dalam bentuk rumus, saya boleh convert dia jadi macam ni. Bila once dia macam ni, kalau kamu nak gunakan rumus ni, kamu kena cari dulu dia punya K ataupun dia punya pemalar ubahan. Jadi macam mana kita nak cari pemalar ubahan? Kamu boleh cari pemalar ubahan, of course apabila nilai Y dan nilai X diketahui. Kalau tak, kamu tak boleh cari. Of course dekat sini dia bagi tahu di mana nilai Y ni bersamaan dengan 8, nilai X ni bersamaan dengan berapa? 9. Jadi kamu boleh gantikan
di mana Y itu bersamaan dengan 8 bersamaan dengan K. X sama dengan berapa? X sama dengan 9 9 kuasa 2. Jadi K sama dengan 8 darab dengan 81. So dekat sini kamu dapat K bersamaan dengan 648. Jadi sebenarnya persamaan ini, rumus ini adalah Y bersamaan dengan, saya dah dapat K tadi, 648 bahagi dengan X kuasa 2 sebab dalam kes ni adalah N bersamaan dengan 2. Sekarang barulah kamu boleh gunakan rumus ni ataupun ubahan songsang ni untuk ada ke? Oh, okey, dalam kes ni dia tak suruh carilah, tapi kalau ada soalan susulan kamu boleh cari nilai sama ada Y ataupun X kalau dia suruh cari. Tapi dia habis dekat sini saja untuk soalan ni. Okey, sekarang kalau N bersamaan dengan setengah, sama juga. Jadi untuk kes yang kedua, saya masih lagi ambil rumus ni. Y bersamaan dengan K bahagi dengan X kuasa N. Cuma sekarang N tu bersamaan dengan setengah. So N bersamaan dengan 1/2. Jadi saya boleh tulis Y bersamaan dengan K bahagi dengan X kuasa setengah. Ataupun ini bersamaan dengan K bahagi dengan punca kuasa X. Benda yang sama. So again dekat sini, kalau kamu nak gunakan rumus ni, kamu kena cari apakah formula ubahan dia punya K. Jadi kamu cek balik dekat sini. Of course kamu kena tahu apakah nilai Y, apakah nilai X. Kalau kamu tengok dekat soalan ni sama Y bersamaan dengan 8 dan X bersamaan dengan 9 Jadi kamu boleh sekejap Jadi kamu boleh masukkan nilai-nilai tu untuk kamu dapatkan nilai K ataupun dia punya formula ubahan. Di mana Y bersamaan dengan 8, 8 bersamaan dengan X sama dengan 9. 9 kuasa setengah ataupun punca kuasa 9. So ini sama dengan K/3. So K bersamaan dengan 24. Jadi persamaan ini sebenarnya adalah Y bersamaan dengan 24 bahagi dengan X kuasa setengah. Ataupun 24 bahagi dengan punca kuasa X. So benda yang sama. Okay guys. Boleh faham tak? Okay, nanti kita tengok contoh-contoh soalan. Contoh-contoh soalan yang ada dekat Island Ace ni. Ada soalan. Siapa yang tak ambil NMAT dekat sini? Okay, siapa setuju esok saya nak buat kelas NMAT? Pukul 3 petang. Kamu balik pukul apa? Bulan puasa balik pukul apa sekolah? Saya rasa balik pukul 3 dah tak? Pukul 3. Boleh tak pukul 3? Saya tak ambil NMAT Okey, tak apa tak ambil NMAT. Esok saya akan buat kelas NMAT Okey, sekarang okey, kita tengok yang berikutnya. Contoh 14, contoh okey, kita lihat kepada contoh 16 Contoh 16 Contoh 16 ni pun ada video, kamu boleh klik je, boleh mainkan video saya ni. Okey, video dia sama je. Jadi so yang ini pun saya akan letak dekat YouTube, nanti kamu tengok dekat YouTube. Tapi lambat sikit lah sebab dekat TikTok ni dia lambat sikit di processing dia. Okey, contoh 16 dia kata P berubah secara songsam. Kalau berubah secara songsam, kamu dah tahu dah. Secara songsam, mesti 1/. Mesti 1/. Dengan kuasa 3R. Kuasa 3R maksud dia apa? Maksud dia lah R kuasa 3. Jadi maksud dia, P berubah secara songsam. Mestilah 1/. Kuasa 3R. Maksud dia R kuasa 3. Boleh guys? R kuasa 3. Jadi, kalau begini, ini adalah bentuk simbol. Maksud dia, dalam bentuk rumus, kita boleh tulis P bersamaan dengan wujudnya satu pemala ubahan K bagi dengan R kuasa 3. So, macam tu saja. Jadi, of course, kamu kena cari ni, apakah K ni? Jadi, kalau kamu nak cari nilai K, mestilah kamu kena settlekan dulu ni. Apakah nilai P? Apakah nilai R? So, dia kata dekat sini, apabila P bersamaan dengan 4, R bersamaan dengan 3. Jadi kamu boleh ganti. P bersamaan dengan 4, R bersamaan dengan 3.
3 kuasa 3 Jadi K sama dengan 4 darab dengan 3 kuasa 3. 27 So 27 darab dengan 27 darab dengan 4 apa? 108 Okay. So sebenarnya persamaan ni saya boleh tulis P bersamaan dengan 108 bahagi dengan R kuasa 3 So macam tu saja. Boleh guys? So sekarang untuk tadi saya jawab A dah. Hitung nilai P apabila R bersama setengah. Okey. Sorry. Belum lagi Hitung nilai P. Yang tadi tu, okey, yang ini adalah bagaimana saya nak dapatkan dia punya rumus Okey, sekarang untuk yang A ni, hitung nilai P apabila R bersamaan dengan setengah. Hitung nilai P, nak cari P apabila R ni bersamaan dengan 2. Setengah pula, apabila R bersamaan dengan 2. Jadi saya boleh tulis P bersamaan dengan 108 bahagi dengan 2 kuasa 3. Ataupun 108 bahagi dengan 8. 108. Kamu akan dapat P bersamaan dengan 13.5. Okey so macam tu saja. Okey Anis, boleh tak? Macam mana? Okey tak? Tolong bagi respon sikit. Okey, share lagi guys share lagi. Okey, so tolong follow saya punya TikTok so saya akan maklumkan daripada masa ke semasa. Saya akan buat maths, saya akan buat NMaths, saya akan buat maths form 1, form 2, form 3. So kamu boleh share ke adik-adik kamu. Okey, so itu adalah kelas-kelas kelas-kelas open so saya pun ada juga kelas-kelas tuition mingguan pun ada juga. Kamu boleh, siapa yang berminat boleh tengok dekat saya punya link bio tu. Okey, sekarang lihat kedua hitung nilai P hitung nilai R apabila P bersamaan dengan 1/2. Okey, yang ni kita sekejap. Okey. Okey, so yang kedua kita jawab ini Saya dah jawab A. Hitung nilai R apabila P bersamaan dengan, so daripada persamaan ni, rumus ni, P bersamaan dengan 108 bahagi dengan R kuasa 3 So hitung nilai R hitung nilai R apabila P bersamaan dengan 1/2 So ini bersamaan dengan 1/2. So saya boleh tulis 1/2 sama dengan 108 bahagi dengan R kuasa 3. Sekejap saya padam dulu. Okey, so ataupun R kuasa 3/2 bersamaan dengan 108 So saya buat daripada sini. Ataupun R kuasa 3 sama dengan 108 darab dengan 2 which is sama dengan 216. Jadi R mestilah kalau saya pergi sana dia akan dapat 216. Kalau ni kuasa 3, kalau ke kanan kamu akan dapat punca kuasa 3 punca kuasa 3. Jadi ini bersamaan dengan, ataupun ini pun sebenarnya saya boleh tulis dalam bentuk macam ni sama juga 216 ini 3 pun boleh juga kalau tekan kalkulator ini bersamaan dengan 6. Boleh guys? Okey, tolong share lagi. So R bersamaan dengan 6 jadi lepas ni kamu check dekat link bio, saya akan letak ni dalam saya punya YouTube. Boleh? Okey, soalan nombor 16. Saya soalan nombor 16, soalan nombor 16, 17. Okey, tengok kepada soalan nombor 17 Soalan nombor 17. Nombor 17 ni pun video dia ada dah. Tapi saya tunjukkan juga. So jadual di bawah menunjukkan 3 pasangan V dan R Pasangan V dengan R. Maksud dia kalau V bersamaan dengan 8, R bersamaan dengan 270. Kalau V bersamaan dengan 27, R bersamaan dengan E. Kalau V bersamaan dengan B,
R bersamaan dengan 810 So macam tu saja. Okay guys. Tolong like tolong like share lagi, tolong like share. Okay, so dekat sini, okay, kita bagi tahu dah apabila R bersamaan dengan punca kuasa 3V, hitung nilai A dan juga nilai V. So daripada statement ni, kamu tahu ini adalah bentuk simbol di mana R berubah ataupun berkadar secara, nampak tu, 1/. Kalau kita nak sebut dia songsang dengan punca kuasa 3V. So macam tu saja. So kalau dalam bentuk rumus saya boleh tulis R sama dengan wujudnya satu pemalas ubahan K bahagi dengan punca kuasa 3V. Macam tu saja. Jadi of course nak cari K ni, kamu kena settlekan apakah R, apakah V. Which is kamu tengok dekat yang set pertama ni, nampak? Di mana R bersamaan dengan 270 sama dengan K bahagi dengan 8. Punca kuasa 3, 8. Ataupun ini punca kuasa 3, 8 bersamaan dengan 2 kan? K per 2. So saya boleh dapat K bersamaan dengan 270 darab dengan 2. Ataupun ini bersamaan dengan 540. Sekarang saya dah dapat K. Okay guys. Macam mana? Boleh nampak tak? Ada soalan tak? So sekarang saya boleh gunakan K ni. Kamu kena masukkan balik ke dalam persamaan asal ni. Dalam persamaan ni. Di mana R bersamaan dengan K, which is 540 bahagi dengan punca kuasa 3V. Ni R macam tu saja. Okay, sekarang cari nilai A dan nilai V. Cuba kamu tengok set yang kedua ni. Kalau V bersamaan dengan 27, maksud kalau ini bersamaan dengan 27, dia punya R ni bersamaan dengan A. So R ni bersamaan dengan A. Ini 540 bahagi dengan punca kuasa 3, 27. Okay, so macam tu saja Okay guys, siapa belum follow saya, tolong follow saya. Nanti kamu terlepas maklumat nanti. So punca kuasa 327 adalah bersamaan dengan, kamu boleh gunakan kalkulator untuk bantu kamu. So ini bersamaan dengan 3 540 bahagi dengan 3. So E bersamaan dengan 180. Okay, saya check. Okay, so bersamaan dengan 180. Okay, so macam tu saja. Okay, sekarang kita tengok yang kedua Okay, saya padam dulu. Ada soalan tak? Saya akan padam ni Saya ambil yang kedua. So nak jawab yang kedua. Okay, kita ada lagi satu set set yang ni. Di mana kita ada tadi berapa tadi? R bersamaan dengan 540 per punca kuasa 3V So di mana R bersamaan dengan 810 sama dengan 540 bahagi dengan, so nilai V bersamaan dengan B okay, ataupun ni bersamaan dengan 540 bersamaan dengan B kuasa 1/3. Okay. So ini saya boleh tulis B kuasa 1/3 darab dengan 810 bersamaan dengan 540. So B kuasa 1/3 bersamaan dengan 540 bahagi dengan 810. Okay. So kuasa 1/3 kalau kita ubah ke kanan dia akan jadi kuasa 3 Jadi maksud dia B bersamaan dengan 540 bagi dengan 810 kuasa 3. Okay, jadi kalau kamu selesaikan ni sekejap So ini kamu akan dapat 8/27. Sekejap saya check betul tak.
Okay, so jawapan dia ni, so jawapan dia adalah 8/27. Okay guys, boleh tak? Ada pertanyaan tak? Okey kan? Senang kan? Okey, tolong siapa ada rakan-rakan kamu ambil matematik yang form 5 boleh minta dia join. Okey, kita tengok kepada contoh 17. Okey, kita pergi kepada contoh 19 contoh 18 Okey, contoh 18. Okey, yang ini saya kena inilah. Saya ada buat OneNote ni sebab dia panjang sikit. Okey. So, diberi G berubah secara songsang dengan V kuasa N. So, berubah secara songsang. Mesti kamu ada idea. Mesti satu per Jika G bersamaan dengan 8 apabila V1 bla bla bla. Okey. So, maksud dia kat sini, G berubah secara songsang satu per. Dengan apa? Dengan V kuasa N. Okey, so macam tu saja. Boleh guys? Okay. So, ini dalam bentuk simbol. So, kalau saya nak transform dalam bentuk rumus, saya boleh tulis G bersamaan dengan wujudnya 1 pemalah K bagi dengan V kuasa N. So, macam biasa, macam tadi, saya kena cari apakah K. Jadi, of course, kamu boleh dapatkan nilai G ni dengan V daripada maklumat. Di mana dia kata dekat sini, di mana G bersamaan dengan 8 apabila V bersamaan dengan 1. So, sekarang kamu boleh tulis daripada sini, ini 8, ini 1. Jadi, 8 sama dengan K bahagi dengan 1 kuasa N. 1 kuasa N macam mana pun 1. Jadi, bermaksud, so 1 kuasa N bersamaan dengan 1. 1 kuasa apa-apa pun dia akan bersamaan dengan 1. So, K bersamaan dengan 8. Okay, so macam tu saja. Jadi sebenarnya persamaan ni saya boleh tulis. So sebenarnya saya boleh tulis G bersamaan dengan 8 per V kuasa N. So sebenarnya persamaan tu adalah macam ni. Sebab kita dah dapat dia punya pemalah ubahan. Pemalah ubahan dia K bersamaan dengan 8. Baik, so sekarang yang ini saya jawab A, cari pemalah ubahan which is pemalah ubahan tadi saya dapat ni K bersamaan dengan 8 which is saya dah gunakan pun. Kemudian yang kedua cari nilai N. So kamu nak cari nilai N. Saya padam ni kita ada so G bersamaan dengan 8 per kat sini lah. So G bersamaan dengan 8 per V kuasa N. So dan G tengok dan G bersamaan dengan 2 apabila V bersamaan dengan 16. Jadi saya boleh tulis G bersamaan dengan 2, 8 apabila V bersamaan dengan 16. So 16 kuasa N. Okey. So ataupun kat sini 2 darab dengan 16 kuasa N sama dengan 8. 16 kuasa N ataupun 16 kuasa N saya buat ke kiri 8 bahagi 2 bersamaan dengan 4. So 16 kuasa N bersamaan dengan 4. Okey, jadi kamu boleh apa ni? Kamu dah belajar dalam form 3 index kan Index 16 tu bersamaan dengan 4 kuasa 2, betul tak? N ni dia kat luar kat sini, ini bersamaan dengan 4. So kalau kamu ada bentuk macam ni, kamu darabkan saja kan. Jadi 4 kuasa 2N bersamaan dengan 4. 4 ni sebenarnya adalah kuasa 1 lah sebenarnya. Jadi kalau ini 4, ini 4, of course yang atas ni indeks dia mesti sama. Maksud dia 2N mesti bersamaan dengan 1. So N mestilah bersamaan dengan 1/2. Okey, macam tu saja.
Okay guys, ada persoalan tak? Hmm, FYP. Macam mana dengan saya punya experience Kamu punya experience sharing clear tak saya punya audio video, tolong komen sikit audio video ni. Jelas tak? Jelas tak guys? Kita ada berapa orang ni? Adalah kat 100 orang ni, 91 orang. Wani. Clear tak guys? Guys and girls lah. Okay, kita tengok kepada pukul apa ni? 7, okay, kita akan stop dalam pukul 4 So okay, dekat sini ada soalan-soalan berbentuk permasalahan, tapi saya belum bersedia, bukan belum bersedia maksudnya saya tak. Yang soalan ini adalah soalan akibat saya tak nak bincangkan dulu, ini kemudian ini nanti kamu kena strengthenkan dulu punya konsep. Ini pun soalan permasalahan. Okey, sekarang kita pergi kepada ubahan bergabung Jadi dalam soalan-soalan peperiksaan biasanya dia akan dalam bentuk ubahan bergabung Kedua-duanya ubahan langsung dan juga ubahan songsang. Okay, saya terus ke okay, mungkin saya tunjukkan contoh dekat sini macam mana sebenarnya adalah ubahan bergabung Contoh saya boleh ambil kalau kita ada okay, y berubah secara langsung dengan x kuasa n. Dan y juga berubah secara songsang dengan z kuasa n. So dekat sini maksud dia saya boleh tulis y berubah secara x kuasa n bahagi dengan z kuasa n. Okey. So daripada sini saya boleh bentukkan dalam bentuk rumus y sama dengan wujudnya satu permulaan ubahan k x kuasa n bahagi dengan z kuasa n So daripada algebra pun ini sebenarnya adalah kalau macam ini adalah bersamaan dengan k x bahagi dengan z, kedua-dua ni adalah kuasa n. Okey, so macam tu saja So ini adalah contoh ubahan bergabung ubahan bergabung. Yang ini adalah ubahan langsung. So yang ini adalah ubahan songsang. So dia bergabung dia bergabung, dia jadi macam ni. Boleh guys? Okey tak? Ke ngantuk? Okey, so kita tengok. Okey, kita tengok contoh 22 Okay, satu contoh Tulis setiap ubahan bergabung berikut dalam bentuk perkataan Yang ini saya tak tulis saya jelaskan je Ini kalau kamu nak tulis dalam bentuk perkataan, P berubah secara, kamu tengok dekat sini, ini adalah okey P berubah secara langsung dengan x kuasa 3 dan secara songsang dengan z Jadi kalau kamu nak tulis okey, P berubah secara langsung dengan kuasa 3x So nampak ni, ini adalah kuasa 3x, betul? P berubah secara langsung dengan kuasa 3x dan secara songsang dengan x Nampak ni? Sebab satu per maksud dia secara songsang dengan z So macam tu saja. Okay guys. Okay, sekarang kita tengok yang kedua Saya tengok ini Okay, V berubah secara langsung dengan x bahagi dengan z. Jadi kalau kamu tengok ni, ini sebenarnya apa ni? Ini sebenarnya adalah bersamaan dengan apa ni? Sama kan Jadi kalau saya nak tulis dalam perkataan apa ni? V berubah secara langsung dengan punca kuasa 2x which is statement yang ni. Dan satu lagi, sebab ni z ni satu per,
secara songsang dengan punca kuasa 2 Z. Okey, so macam tu saja. Kamu nak transform dari apa tu bentuk simbol tu kepada bentuk perkataan. So kena vice versa, kamu kena tahu macam mana nak tukar. Okey guys, boleh tak? Boleh faham? Tolong komen sikit kan? Boleh komen sikit. So kamu daripada mana semua ni? Tolong share, kamu daripada mana? Ada tak yang datang dekat daripada Selangor? Daripada Selangor? Selangor atau KL? Okay, so anyhow, okay, saya dah tunjukkan ni contoh 22. Okay, kita tengok kepada contoh 23. Okay, tengok macam mana kita nak selesaikan ni. So saya ada lagi dalam 2-3 minit je lagi. So tentukan, okay, saya rasa saya punya okay, contoh 23. Tentukan hubungan antara pemboleh ubah bagi setiap ubahan bergabung berikut. P berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Y. So diberi P bersamaan dengan 20 apabila X bersamaan dengan 5 dan Y bersamaan dengan 9. Baik. P berubah secara langsung dengan X. Apa maksud dia? P berubah secara langsung dengan X. Kemudian, dan secara songsang dengan punca kuasa 2Y. Maksud dia, P berkadar songsang dengan punca kuasa 2Y. Punca kuasa 2Y. Macam tu. Jadi kalau kita gabungkan dia ni dan P berkadar langsung dengan X dan P berkadar songsang dengan punca kuasa 2Y. Jadi kalau gabungkan kita akan dapat P berkadar dengan X per punca kuasa 2Y. Ataupun dalam bentuk rumus, P bersamaan dengan wujudnya 1 pemalah K X bahagi dengan punca kuasa 2Y. Okay, so macam tu saja. Boleh guys? Okay, sekarang kita nak cari apakah ni, apakah nilai K. Kalau kamu nak cari nilai K, of course kamu kena settle. Apakah P, apakah X, apakah Y. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, dia kata P bersamaan dengan 20. Okey, settle. X bersamaan dengan 5 dan Y bersamaan dengan 9. Jadi kamu boleh gantikan saja di mana P bersamaan dengan P bersamaan dengan 20, X bersamaan dengan 5 dan Y bersamaan dengan 9. Jadi saya boleh tulis ini bersamaan dengan 5K per 3 ataupun 5K bersamaan dengan 60 dan K bersamaan dengan 60 per 5. So K bersamaan dengan 60. K bersamaan dengan 12. 60 bagi 5 bersamaan dengan 12. Jadi sebenarnya persamaan ini saya boleh tulis, saya dah dapat nilai K ni. So P bersamaan dengan 12X bahagi dengan punca kuasa 2Y. Okay, so macam tu saja. Boleh guys? So dia punya hubungan dia macam ni. Baik, kemudian guys, tolong follow saya TikTok tolong follow jadi senang, jadi kamu tak tertinggal kelas-kelas saya. Okey, untuk B okey, saya okey, yang ni okey tak guys? Contoh ini okey tak? Tak ada saya padam ni betul tak ada okey, siapa nak video ni boleh tengok dekat saya punya YouTube mungkin by esok pagi kot baru ada lambat sikit dia nak proses okey, untuk yang B, W berubah secara tercantum dengan V dan kuasa 2R dan secara songsang dengan punca kuasa 2 punca kuasa 3X. Okey, dekat sini kita stop dulu. W berubah secara tercantum dengan V dan maksudnya darab
kuasa 2R, maksud dia R kuasa 2. Dan secara songsang, maksud dia per punca kuasa 3X, maksud dia X kuasa 3. Sorry, punca kuasa 3X, maksud dia X kuasa 1/3. Ataupun kamu boleh tulis X kuasa 1/3. Kalau bentuk macam ni pun serupa juga. Boleh juga, sama juga. Jadi ini saya boleh tulis, maksud dia wujudnya satu pemalar K V R kuasa 2 R kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 1/3. Okay, so macam tu saja. Thank you. Alright, thank you Nursi Nursu Nursu. So sekarang kamu kena cari apakah itu pemalar K, pemalar 1K. Jadi kena ada tak W maklumat ni? Mesti ada W, V, kemudian R dengan dia punya X. So kalau kamu tengok dekat sini, maklumat ni semua ada. Di mana W ni bersamaan dengan 48. So ni bersamaan dengan 48. V bersamaan dengan 3. So ni bersamaan dengan 3. Ni apa ni? R bersamaan dengan 2. So R bersamaan dengan 2. Dan X bersamaan dengan 8. So ni bersamaan dengan 8. Jadi saya boleh tulis 48 bersamaan dengan K, V bersamaan dengan 3, R bersamaan dengan 2 kuasa 2 bahagi dengan 8 kuasa 1/3. So macam tu saja. So ini saya boleh tulis sebagai apa ni? 2 kuasa 2, 4 kali 3, 12. 12K. 8 kuasa 1/3 bersama dengan 2. Ataupun 48 bersamaan dengan 12K/2. 48, 96 96 sama dengan 12K. So K bersamaan dengan 96/12. Betul tak guys? 96 bahagi dengan 12 bersamaan dengan 8. So ini bersamaan dengan 8. Jadi sebenarnya persamaan ni saya boleh tulis dia sebenarnya adalah W bersamaan dengan K bersamaan dengan 8. 8 V R kuasa 2 bahagi dengan punca kuasa 3X. Ataupun kalau aku nak tulis macam ni pun boleh juga. 8 V R kuasa 2 per punca kuasa 3X W. Macam tu saja. Okay guys. Terlebih saya lagi 1-2 minit lagi. Dah habis sampai sini saja. Ni lagi tak? Tak ada macam tu saja. So W bersamaan dengan 8 VR kuasa 2 bahagi dengan punca kuasa 3X. So saya almost done dekat sini. Okay. Esok saya akan buat kelas AdMath. Itu hari saya ada plan sekali tapi tak sempat nak buat. Kelas sukatan membulat. Jadi siapa, kalau ada student-student form 5 nak masuk kelas AdMath esok, dipersilakan pukul 3. Okay guys, so sebelum stop ni tolong bagi saya faham. Thank you. Siapa faham tolong bagi hadiah. Kamu ada apa? Kamu nampak apa tu? Nampak singa ke? Singa ke, kek ke, apa benda, bagi kat saya sebagai tanda terima kasih. Okay, so saya akan stop. Sekarang dah pukul 4. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so selamat berbuka. Thank you semua. Jumpa lagi di lain masa. So thank you. Just jangan lupa follow saya dekat TikTok dan tengok video-video saya. So video-video saya tu saya rasa saya dah buat yang pendek-pendek supaya kamu tak bosan sangat. Kamu tengok situ, kamu faham-faham. Dan dekat sekolah kamu boleh tambahkan lagi dia punya kefahaman. Okay, thank you semua. Bye. Alright.